Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti akhir sekali. Biasa kita sambung surah-surah yang kita baca daripada awal. Dan akhir sekali minggu lepas kita berhenti sampai surah Al-Waqi'ah. Hari ini saya ubah sikit. Kita baca tadi pada surah Ibrahim, iaitu surah yang ke-14 dalam juzuk yang ke-13. Sebab pagi ini adalah hari ke-13 Ramadan dan kita tadabbur secara ringkas juzuk 13 ni apa cerita dia. Okey tuan-tuan, juzuk 13 ni mengandungi 3 surah, iaitu akhir surah Yusuf, surah Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ni maksud dia guruh. Sebab apa dalam surah ni Allah Ta'ala cerita mengenai guruh ni antara makhluk Allah yang bertasbih kepada dia. Dan akhirnya surah Ibrahim, itu yang saya baca dalam solat subuh tadi. Okey, juzuk yang ke-13 ataupun surah Yusuf ni nak cerita semua banyak sangat, jadi kita skip. Antara contohnya tengok ayat yang ke-64 ini, ada satu doa yang boleh kita amalkan. Ayat yang ke-64 ni cerita dia apabila Nabi Yusuf ataupun surah Yusuf dalam juzuk 13 ni dah masuk fasa bahagia Nabi Yusuf, yang mana baginda dah berubah nasib dia, dah keluar penjara, dilantik menjadi Menteri Keuangan Mesir. Dan ketika kemarau panjang tu berlaku, rupanya kemarau ini berlaku merangkumi semua kawasan. Lalu Nabi Yusuf satu hari didatangi oleh adik-beradik dia yang buang dia dulu, 10 orang. Jadi Nabi Yusuf atur strategi. Kemudian bila adik-beradik dia nak balik semula ke Mesir, Nabi Yusuf letak syarat. Dia kata untuk lawatan visit kali berikutnya, untuk kamu datang ambil makanan, kamu kena bawa sekali adik kamu tu, Bunyamin, yang kamu kata ada di Kanaan. Jadi bila mereka balik, mereka pun bagi tahulah kepada Nabi Yaqub, pemerintah Mesir ni sangat adil, dan untuk visit akan datang dia minta supaya kami bawa Bunyamin. Lalu pada ayat yang ke-64 ni Nabi Yaqub kata apa? Hal amanukum alaih, bolehkah aku percaya kamu untuk menjaga Bunyamin? Sebab sebelum ni aku pernah amanahkan kamu untuk jaga abang dia Yusuf, tapi Yusuf hilang. Dan ketika itu Nabi Yaqub pun teringatlah ke Nabi Yusuf. Dia pun tak tahu macam mana nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu dia serahkan penjagaan Yusuf itu kepada Allah. Ujung ayat 64 ni tuan-tuan boleh kita jadikan doa. Baca dia macam mana? Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dialah yang paling pengasih antara yang pengasih. Jadi kita ingat ini kata-kata yang pernah diucapkan oleh Nabi Yaqub ketika mengenang keselamatan Yusuf alaihissalam. Kemudian ringkas cerita tuan-tuan, selepas mereka kena pergi juga untuk lawatan kali kedua dan terpaksa bawa Bunyamin, Nabi Yaqub beringatlah. Dia pun suruh anak-anak dia bersumpah dengan nama Allah, kali ini mereka akan jaga sungguh Bunyamin. Dan sebelum mereka bertolak, ayat yang ke-67 tu, Nabi Yaqub pesan, dan pesanan ini pelik sikit. Dia kata apa? Wahai anak-anakku, jangan masuk ke Mesir melalui satu pintu, tetapi masuk mengikut pintu-pintu yang berbeza. Dan dikatakan oleh para ulama tafsir, Mesir pada masa ini ada banyak entrances. Dan ulama tafsir kata apa? Kenapa Nabi Yaqub pesan supaya jangan masuk ikut satu pintu, sebelah orang sekaligus, kena pisah-pisah? Antara sebabnya Nabi Yaqub risau anak-anak dia akan terkena ain. Ain ni panahan jahat mata manusia, ataupun dalam bahasa Inggeris panggil evil eye. Orang Melayu panggil apa? Ain ni. Ain ni orang Melayu panggil keteguran. Budak ni keteguran ni, jadi dia sakit. Sebab apa? Sebab anak-anak Nabi Yaqub ni, sebelah orang ni rupa dia tak sama dengan orang Mesir. Dan mereka ni agak, kita kata, tampan lah. Jadi kalau masuk berkerumun sebelah orang melalui satu pintu, orang akan perasan peliknya wajah mereka. Lalu ada yang kagum dan mungkin mereka terkena panahan jahat mata manusia. Dan cerita berkaitan dengan ain ni memang disebut dalam hadis dan Al-Quran secara tak langsung. Ada perbincangan yang panjang lebar lah, saya tak mahu ulas hari ni. Kemudian kita skip. Kita tengok bahagian ujung. Bahagian ujung ayat yang ke-88 dan yang ke-89. Untuk visit kali ketiga,
sebelum anak-anak dia pergi lagi ke Mesir, visit kali pertama 10 orang. Visit kali kedua pergi 11 orang, Bunyamin. Kemudian Nabi Yusuf atur strategi, lalu Bunyamin sangkut kena tahan di Mesir. Jadi 10 orang ni ada seorang ambil keputusan ataupun ambil tanggungjawab. Dia tak nak balik sebab dia malu kepada Nabi Yaqub, sebab mereka dah bersumpah untuk jaga Bunyamin. Dia pun tak nak balik, dia pun stay di Mesir. Jadi hak balik cuma 9 orang. Dan bila hak 9 orang ni balik ke Kanaan jumpa dengan Nabi Yaqub, mereka pun untuk visit berikutnya Nabi Yaqub pesan, jangan putus asa, mau pergi ke Mesir 9 orang kamu, dan cari Yusuf dan berita mengenai Yusuf dan juga adik dia. Dan bila mereka pergi semula ke Mesir, pada ayat yang ke-88 mereka merayu supaya Yusuf bantu mereka. Dan pada ayat yang ke-89 ini Nabi Yusuf alaihissalam mendedahkan identiti dia. Dan bila didedahkan identiti ni, adik-beradik dia pun terkejutlah. Lepas adik-beradik dia minta maaf. Dan pada ayat yang ke-92 ni menarik tuan-tuan. Nabi Yusuf ni diberi contoh akhlak yang tertinggi. Macam mana? Walaupun pada masa itu baginda berada pada kemuncak kuasa, dia boleh balas macam mana pun kepada adik-beradik dia yang menganiaya dia ni, tetapi Nabi Yusuf beri contoh yang terbaik, iaitu memaafkan orang ketika mampu membalas. Dia kata apa pada ayat yang ke-92? Dia kata la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan kepada kamu pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, Allah dah ampunkan dosa kamu sebab aku dah maafkan kamu. Nabi SAW kita tahu diusir daripada Mekah. Selepas 8 tahun berada di Madinah, baginda mencapai kemenangan. Baginda balik semula ke Mekah pada tahun ke-8 Hijri untuk menguasai Mekah. Dan pada masa itu orang Mekah semua tunduk depan Nabi. Nabi berucap depan Kaabah. Nabi pun kata, hari ini aku akan sebut kepada kamu wahai orang Mekah seperti apa yang pernah disebut oleh saudaraku Yusuf. Nabi pun baca ayat ni. La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kamu pada hari ini, Allah dah ampunkan dosa kamu. Maksudnya Nabi mencontohi Nabi Yusuf memaafkan orang Mekah yang banyak berdosa kepada mereka. Ini antara contoh akhlak-akhlak yang tinggilah. Kemudian bila anak-anak Nabi Yaqub balik semula ke Kanaan, mereka pun cerita keadaan sebenar. Lepas tu mereka pun mengaku kesilapan mereka. Pada ayat yang ke-97 dia kata, ya abana astaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami ni berdosa, tolong ayah berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kami. Lalu Nabi Yaqub kata apa? Saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mohon kepada Allah supaya mengampunkan dosa kamu. Nabi Yaqub menangguhkan anak-anak dia, minta, katakanlah dah sampai ke Kanaan pagi, minta maaf dengan ayah dia, minta supaya ayah dia berdoa kepada Allah supaya mereka diampunkan dosa. Tapi Nabi Yaqub tangguh, dan ulama tafsir kata tangguh bila? Tangguh sehingga waktu sahur. Dan ini antara kelebihan kita tuan-tuan dalam bulan Ramadan, kita bangun bersahur. Dan waktu sahur ni waktu yang disebut sebagai waktu ketuhanan. Sebab apa? Rahmat Allah turun pada waktu sahur. Dan ini antara sebab kenapa Nabi Yaqub alaihissalam pada ayat yang ke-98 dia tangguh, sebab dia nak pilih waktu yang sesuai, meminta kepada Allah supaya anak-anak dia diampunkan dosa. Okey, habis. Kemudian surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni banyak isu-isu, cuma saya nak sentuh ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 ni ringkasnya Allah Ta'ala sebut, pada kita manusia ni ada malaikat penjaga depan dan juga di belakang. Jadi sepanjang masa kita ada 4 malaikat yang menulis amal baik buruk kanan dan juga kiri, dan malaikat yang berganti-ganti menjaga kita depan dan juga belakang. Dan malaikat yang menjaga kita depan dan juga belakang ni disokong oleh hadis lain. Nabi kata mereka ni bertukar ganti pada 2 waktu solat, iaitu waktu solat subuh dan juga solat asar. Dan ayat yang ke-11 juga ada ayat yang popular, biasa sangat kita dengar. Kalau kita pergi program apa-apa, penceramah pun nak bagi motivasi supaya kita berusaha. Penceramah pun kata kita kena ubah nasib kita, kerana Allah tidak akan ubah nasib satu kaum sehingga kaum tu ubah nasib dirinya sendiri. Lalu dibacalah ayat yang ke-11 ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib satu kaum sehingga kaum tu ubah nasib mereka sendiri. Dan biasanya ubah daripada tak elok kepada elok.
Rupanya tuan-tuan itu tafsiran kedua ataupun tafsiran yang tidak tepat. Tafsiran sebenar ayat ni, Allah tidak akan ubah nasib gemilang cemerlang kejayaan suatu kaum yang berpegang teguh kepada Islam sehinggalah kaum tu tak mahu lagi dah kepada Islam, dia pun pilih ideologi lain, dia tinggalkan Islam, lalu mereka jatuh merudum selepas meninggalkan Islam. Maksudnya ayat ni cerita perubahan daripada kebaikan kepada keburukan. Contoh mudah ayat ni adalah perang Uhud. Pada kali pertama, pusingan pertama, Nabi pesan kepada sahabat duduk atas bukit ni, bukit pemanah, jangan turun, dan mereka mendapat kemenangan. Tapi bila mereka nampak dunia harta rampasan perang mulai ditinggalkan oleh pihak musuh, mereka pun tinggalkan arahan Nabi, turun cari dunia. Akibatnya mereka tewas. Kenapa? Bukit telah ditawan oleh Khalid bin Al-Walid. Itu cerita dia. Kemudian seterusnya surah Ibrahim. Surah Ibrahim ni tuan-tuan, saya nak sentuh dua benda. Yang pertama ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca tadi Allah Ta'ala cerita mengenai peristiwa akhirat. Ayat yang kita baca tadi ayat 18 sampai 22. Saya nak ulas ayat yang ke-21-22. Bagaimana di akhirat besok pengikut-pengikut mula menyalahkan pemimpin. Lalu pemimpin pun tempelak balik. Dia kata kamu menyalahkan kami, kamu berada dalam neraka sebab kami. Kenapa kamu ikut dulu masa di dunia? Dan apabila pengikut-pengikut hak duduk dalam neraka ni tidak boleh menyalahkan ketua mereka, mereka pergi jumpa pula setan. Lalu mereka menyalahkan setan pada ayat yang ke-22. Bila mereka salahkan setan, setan pun balas balik. Setan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah dulu menjanjikan kamu janji yang benar. Aku pun berjanji juga, tapi janji aku ni tak betul sebab aku ni setan. Dan sebenarnya masa di dunia dahulu, setan kata, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak ada kuasa pun ke atas kamu, melainkan sekadar aku ajak kamu pun seruan aku ataupun hasutan aku. Jangan salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Jadi berdasarkan ayat ni, sebenarnya tuan-tuan, tipu daya setan ni lemah. Dia sekadar hasut dalam kepala kita. Kalau kita tidak dapat melawan hasutan itu, kita pun terjerumus. Dan ini juga tuan-tuan ayat yang digunakan oleh sebahagian ulama sebagai dalil mengatakan jin setan ni dia tak boleh rasuk tubuh manusia ataupun akal manusia. Dia tak boleh rasuk. Dia sekadar boleh membisikkan hasutan-hasutan jahat. Kalau kita ikut jadi, kalau kita tak layan tak jadi, sekadar itu sahaja. Ini perbincangan panjang lebar lah. Cuma ada pula sebahagian ulama lain mengatakan jin setan ni boleh merasuk, mereka menggunakan dalil-dalil lain. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan untuk pagi ni, surah Ibrahim ni dinamakan Ibrahim sebab ada cerita baginda daripada ayat yang ke-35 sampai 41. Cerita baginda selepas pembinaan Kaabah, baginda berdoa dengan beberapa doa. Dan antara satu doa yang mukjizat dia kekal sampai sekarang adalah doa pada ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 ni selepas Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan juga Ismail yang masih kecil di Mekah, dia pun berdoa. Doa supaya keselamatan orang pergi ke Mekah. Lepas tu dia kata apa? Dalam doa dia tu, faj'al af'idatan minan nas, maka jadikanlah hati sebahagian daripada manusia. Katanya Abdullah bin Abbas, dia sebut sebahagian daripada manusia. Sebab apa? Merujuk kepada orang Islam sahaja. Kalau Nabi Ibrahim berdoa kata faj'al af'idatan nas, maka jadikan hati semua manusia cenderung untuk pergi ke Mekah, sudah pasti sampai sekarang Mekah ini akan jadi rebutan semua bangsa di dunia tanpa kira agama. Tapi Nabi Ibrahim tahu dah, dia berdoa, dia kata maka jadikan hati sebahagian manusia, siapa orang Islam, cenderung untuk pergi ke Mekah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah buat haji ke umrah, kita balik rasa rindu nak pergi lagi. Kita ingat benda tu sekadar reflect. Dah kita pergi ke tempat suci, kita nak pergi lagi. Rupanya hikmah di sebalik itu, kita ni, kalau kita ni orang beriman, kita sebenarnya sudah terkena berkat doa Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-37. Rasa rindu nak pergi ke Mekah Madinah ini, ataupun lebih lagi Mekah ni adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Walaupun baginda membaca doa ini ribuan tahun dahulu, kesan dia ada sampai sekarang. Itulah tuan-tuan lebih kurang juzuk 13 hak boleh kita ulas ayat-ayat pilihan. Mudah-mudahan
memberi manfaat kepada kita untuk lebih membaca tadabbur. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Ramadan ni, semangat untuk baca Quran ni luar biasa. Ambil peluang ni, kita tadabbur. Barulah Al-Quran tu boleh memberi manfaat kepada kita. Sekian untuk pagi ni, insya-Allah pagi besok kita akan buat sinopsis juzuk 14 pula. Apa konten juzuk 14? Assalamualaikum warahmatullahi